yang melanda menunggang badai bergelora direda bersendirian bagaikan jamar pulang senja atas sayapnya tetap terbang jua sekadar secicip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมรายการที่จะนำเสนอหลักการทางศาสนาแก่คุณผู้ชมค่ะและขอต้อนรับสู่ศักราชใหม่นะคะฮิจเราะห์ศักราชที่ 1430 นั่นเองนะคะต้อนรับศักราชใหม่อย่างนี้นะคะเส้นทางธรรมขอนำเสนอเรื่องราวความสำคัญของเครือญาติค่ะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีล้ำหน้าไปมากการสื่อสารก็ล้ำหน้าไปไกลอาจจะทำให้หลายๆคนนั้นทิ้งห่างความผูกพันที่เคยมีมาแต่โบราณเกี่ยวกับเครือญาติของเรานะคะวันนี้เราจะมาฟังธรรมกันนะคะว่าความสำคัญของเครือญาตินั้นมีความสำคัญแค่ไหนจากเส้นทางธรรมวันนี้ค่ะBagaikan jamar pulang senja atas sayapnya tetap terbang jua sekadar secicip rezeki buat yang segar โรคเลือดจางโรคเอดส์โรคหัดเยอรมันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตได้ฝากท้องเร็วตรวจพบเร็วป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์อนามัยที่ 12 ห่วงใยคุณแม่ดูแลลูกน้อยBagaikan jamar pulang senja atas sayapnya tetap terbang jua sekadar secicip rezeki buat yang segar Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sidang Jumaat yang dihormati sekalian hendaklah kita usaha supaya kita menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sentiasa dengar setiap minggu khatib memberi peringatan kepada kita. Sedia dah maklum takwa sajalah satu-satu perkara makhraj bagi orang Islam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hadirin yang dihormati sekalian, takwa memang kita tahu bahwasanya banyak sekali. Kita datang di hari Jumaat ini pun termasuk kepada orang-orang takwa. Kita belajar takwa, kita baca Quran takwa dan sebagainya. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita menjadi orang yang takwa sepanjang hidup kita insyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah Allah SWT panjang umur kita di hari yang mulia ini, dapat kita amal ibadat. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Hari ini semua kita dengar daripada Torah tak baik, radio baik, dan kadang-kala imam khatib
telah pun isytihar bahawa kita telah pun berada di tahun baru Islam ataupun disebut hijrah. Beberapa banyak pemuda-pemuda kita dan orang-orang kita yang belum tahu tahun baru Islam. Sedangkan tahun baru lain pada Islam semuanya tahu dan sering kita dengar, dan kadang-kadang kita sendiri kecek tahun baru orang lain. Maka sedia dah maklum tahun baru Islam, hijrah Islam tidak serupa dengan hijrah, tidak serupa dengan tahun-tahun orang lain. Kalau kita dengar dalam Toratak 2-3 hari baru ni, mereka itu sambut tahun baru dengan balanya tak disengka-sengka sampai hampir-hampir 60 orang dalam kematian bakar rumah. Maka itu adalah sambut tahun baru orang-orang lain pada Islam. Maka Islam sempena dengan tahun baru Islam ni, dia suruh kita tu berdamping diri dengan Allah SWT. Buat amal ibadat. Buat amal ibadat. Satu hadis yang menggalak supaya kita sempena dengan sambut tahun baru Islam, dan kita sekarang kita berada dalam tahun baru dalam sekitar 5 hari, maka 2-3 hari lagi kita akan temu dengan amalan-amalan yang disebut Ashura. Ashura. Hadis daripada Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat kana yaum Ashura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasumuhu fi al-jahiliyah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah samahu wa amara an-nasa bi siyamihi falamma furida Ramadhana kana huwa al-fariidah wa taraka yauma Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya secara ringkas, hadis yang riwayat oleh Aisyah sendiri adalah Rasulullah SAW pada hari Ashura dia pernah beritahu kepada kita bahawasanya hari Ashura adalah hari yang dipuasa oleh orang-orang Quraisy, orang jahiliyah. Dan Nabi sendiri masa dulu dia biasa puasa juga pada hari Ashura. Setelah Nabi kita dia pergi ke Madinah dan dia puasa juga, dan dia suruh ummah dia puasa, dan setelah datang tahun yang kedua diperdukan Ramadan, maka Nabi kita puasa Ramadan, di mana Ramadan adalah fardu. Adapun hari Ashura dia kata faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa-siapa dia nak puasa apa boleh, siapa-siapa dia nak tinggal apa boleh, artinya sunnah. Di hari ini kita pakak-pakak beritahu kepada puak-puak kita sekalian, Islam sebut dalam hadis di hari Ashura disuruh puasa. Disuruh puasa. Adapun hadis yang beritahu kepada kita suruh pakak-pakak buat surah itu tidak ada. Tidak ada tu ya. Maka di hari ini kita mengajak ibu bapa sekalian, saudara-saudara sekalian, hari yang ke-10 kita pakak-pakak puasa, kerana puasa itu adalah salah satu daripada kita nak dekat dengan Tuhan, dan kita khabar sedar bahawasanya kita adalah ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara puasa sebagaimana yang diriwayat oleh ulama kita, maka puasa sebagaimana diriwayat oleh Ibn Abbas, dia kata sumu yauma Ashura wa khalafu al-yahud sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Dalam Fathul Bari, Nabi kita kata hendaklah kamu puasa pada hari Ashura
Dan jangan wisupa dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia puasa juga pada hari Ashura. Maka ulama berpendapat cah tubik 3 bahagian kepada orang-orang kita, iaitu disuruh kita puasa Yauma Tasu'a. Boleh juga kalau kita nak puasa hari yang ke-9. Kerana tak sewa supa dengan orang-orang Yahudi. Ataupun pendapat yang kedua disuruh kita puasa hari ke-9 dan hari yang ke-10. 2 hari. Dan ada lagi pendapat yang ketiga, disuruh kita puasa hari 9, hari 10 dan hari yang ke-11. Ini adalah amalan sunnah. Ini adalah amalan orang Islam supaya kita dekat dengan Islam. Baru-baru ni kita telah puasa dah, iaitu hari Arafah. Di mana hari Arafah itu adalah halanya setahun lepas dan setahun lagi akan datang. Maka sebut dalam hadis lain, orang-orang yang puasa pada hari yang ke-10 ni, Allah SWT akan hapus dosa-dosanya yang telah lepas. InsyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, amalan-amalan yang kita dah tahu, yang sering kita dengar, beberapa banyak yang amalan-amalan itu membawa kepada diri kita khabar dan membawa kepada diri kita itu teringat bahawasanya kita ini ada hubungan rapat dengan Allah SWT. Maka sempena dengan hari yang mulia ini, kita nak beritahu kepada ibu bapa sekalian amalan-amalan yang banyak. Setengah ulama mengatakan amalan-amalan kita yang boleh memanjangkan umur. Ada juga yang kita buat amalan-amalan maka umur kita boleh panjang. Artinya kita umur 60, boleh jadi Allah SWT lebih umur kita daripada 60. Itu khilaf ulama dalam masalah hadis. Ada riwayat iaitu man sarrahu ay yabsuta lahu fi rizqihi wa ay yunsa'a fi asari falyasil rahimahu. Siapa-siapa dia nak wi mudah rezeki dan siapa-siapa dia nak wi panjang umur, Nabi ayat kata hendaklah kamu hubung silaturrahim. Hadis ini ada khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan memang Allah Taala panjang umur sungguh. Karena semua itu adalah kuasa Allah. Ada setengah ulama yang mengatakan bahawasanya panjang umur pecah tubik beberapa perkara, iaitu panjang umur di segi sebut orang. Kalau dia buat amal ni, insya-Allah lagi akan datang, kita akan sebut bahawasanya amalan ni orang sebut semua sepanjang setahun, khususnya sakut paut dengan akhlak mulia dan sebagainya. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, amalan-amalan yang boleh memanjangkan umur kita ada 3-4 perkara, iaitu satu dengan amalan akhlak mulia. Yang kedua dengan mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga amalan-amalannya yang berpahalanya berkekalan selepas kita mati. Yang keempat menggunakan masa yang berfaedah. Amalan yang berakhlak mulia, insya-Allah kita akan bicara secara ringkas di hari ini. Adapun amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda, maka tak sempat kita nak bicara, iaitu sebagaimana kita dah maklum, amalan ni kita buat pahalanya berganda-ganda. Lebih lagi kita semaya di Masjid Al-Haram sebagaimana wayak dalam hadis yang kita pernah dengar. Kita semaya Jumaat, kita semaya di Masjid Nabi, kita iktikaf, kita semaya sunat di rumah, kita siap sedia hari Jumaat, kita semaya duha, kita buat umrah, kita buat haji dan sebagainya. Amalan-amalan itu orang panggil amalan berlipat ganda. Kita buat boleh pahala berpuluh-puluh, beratus-ratus.
Dan amalan-amalan yang pertama iaitu amalan akhlak mulia. Akhlak mulia ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kita bahwasanya manusia dapat tambah umur. Manusia dapat tambah umur dengan melakukan beberapa sifat kebaikan dan kebajikan terhadap sesama manusia, iaitu menghubungkan silaturrahim. Hubung silaturrahim. Sebagaimana kita baca dalam hadis lepas tadi. Man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyum sa'a fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang mahu rezekinya yang dimudah, dan barang siapa yang nak umur dia panjang, maka hendaklah ia hubung silaturrahim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturrahim tazidu fil umur. Menghubung silaturrahim dapat menambahkan umur. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Islam mengajak supaya umatnya menghubung silaturrahim. Islam mengajar supaya umatnya hubung silaturrahim. Silaturrahim yang pertama ialah adik-beradik kita. Silaturrahim yang pertama ialah ayah kita. Silaturrahim diikuti dengan pak saudara kita, mak saudara kita, sepupu kita dan kaum keluarga kita. Oleh kerana akhlak mulia itu ialah kita sentiasa hubung silaturrahim. Dan beberapa banyak dalam Quran menggalak supaya kita hubung silaturrahim. Ada riwayatkan bahawa terdapat dalam Quran 19 ayat. 19 ayat supaya kita tu hubung silaturrahim adik-beradik kita. Dan 3 ayat yang melarang keras supaya kita memutuskan silaturrahim. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Oleh itu, kita dapati orang-orang soleh di zaman dahulu. Orang-orang salafus soleh di zaman dahulu, dia sentiasa menghubungkan silaturrahim sekalipun di zaman itu susah. Di zaman itu tidak ada alat-alat, dia panggil alat komunikasi, seperti kereta, telefon dan sebagainya. Di mana mereka itu usaha supaya hubung silaturrahim. Kalau kita tengok puak-puak kita, tidak kurang juga hubung silaturrahim nenek moyang kita di zaman 50 tahun dulu. Di mana puak-puak kita ia dekat dengan Islam dan banyak hubung silaturrahim, iaitu melalui kanduri. Buat pulau. Orang zaman dulu ada sebulan, ada 2 bulan nak buat pulau, dia pergi kerah anak beranak dia pergi kerah adik-beradik dia, jala baik, taning baik, nara baik, golok baik. Sebulan 2 bulan dia pergi kerah dah. Sedangkan masa tu tidak ada kereta, tidak ada telefon, tidak ada toratak. Tapi dia usaha. Kerana buat pulau zaman dulu, asas dia iaitu dia nak hubung silaturrahim. Buat pulau zaman dulu, dia tak kira nego. Buat pulau zaman dulu, dia tak kira nak ambil duit. Tapi nombor 1 sekali dia nak hubung silaturrahim. Masya Allah, alhamdulillah orang zaman dulu. Walaupun kadang-kadang dia tak faham Islam, tapi di segi ni comel patutnya kita tunggu. Dan patutnya kita sedar bahawa silaturrahim ini adalah rapat dengan al-Islam. Sebaliknya orang-orang di zaman sekarang kurang benar silaturrahim. Cuba kita tengok orang zaman dulu. Walaupun lalu dengan gajah, walaupun pergi dengan jalan kaki, adik-beradik berada di nara, di taning dan sebagainya, dia siap sedia ada sebulan tu dia haru dodo, dia buat nasi maning, dia ada sayur gopo-gopo, dia bagi habis kepada keluarga dia, kepada tuan nak buat pulau tu. Ada wah lanah bagi wah lanah, ada wah betik bagi wah betik,
Kerana nombor satu sekali dia nak hubung rahim. Dan dia pergi pula pun duduk dalam 40 umur adik-adik dia tu sebulan kadang-kadang. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu dia berada mesra dengan adik-beradik dia setelah dia buat kunduri. Ini adalah contoh baik. Oleh demikian sedarlah, khabarlah bahawasanya silaturahim ini penting benar bagi orang-orang Islam. Lebih lagi di akhir ni alat moden beberapa banyak toratak lah, telefon lah, kereta lah, mutu lah, sepatutnya kita hubung silaturahim. Adik-beradik kita, sekurang-kurangnya kita hubung silaturahim sebagaimana Rasulullah SAW ada bersabda, dia beritahu kepada puak-puak kita, sekurang-kurang yang paling kurang sekali kalau kita nak hubung adik-beradik kita tak sempat ataupun keluarga kita. Hubung rahim bukan setakat kita hubung dengan adik-beradik kita, tapi hubung rahim dengan semua orang-orang Islam. Nabi kita SAW telah pernah beritahu kepada puak-puak kita, iaitu cara yang paling mudah kita nak hubung rahim mengikut satu hadis yang ayat kata ballu arhamakum walau bisalam. Ballu arhamakum walau bisalam. Hadis riwayat oleh Al-Biraz wa Tabarani wal Baihaqi. Artinya hendaklah kamu sebar, hendaklah kamu hubung silaturahim di kalangan saudara-saudara kamu walaupun dengan menyampaikan salam. Kita jumpa dengan adik-adik kita, kita jumpa dengan kawan keluarga kita, kita jumpa dengan kawan-kawan kita, kita kata Assalamualaikum. Assalamualaikum ini bukan tentu pada orang dakwah saja. Assalamualaikum ini bukan tentu kepada orang-orang minta sedekah saja. Tapi Assalamualaikum ini adalah hubung silaturahim. Sekurang-kurang. Maka semolek-molek, secomel-comel, kita hubung silaturahim dengan keluarga kita. Kita pergi ziarah, kita pergi makan kepada dia, dan kita pergi tegur, menegur sesamanya. Saya amat duka cita kalau kita tengok setengah-setengah orang bandar, setengah-setengah orang Kedah sangat kurang hubung silaturahim. Kadang-kala rumah duk berepek sesama Islam tak kenal. Kalau pergi jumpa di tempat lain, dia tak kenal kata rumah dia tu duduk tepi dengan dia. Kerana dia sibuk dengan dunia. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Sedangkan saudara-saudara sesama Islam dia tak kenal. Dan tak biasa kata Assalamualaikum. Tak biasa kata pergi ziarah. Lebih-lebih lagi bila dia sakit dan sebagainya. Oleh makian, puak-puak kita sekalian. Puak-puak kita sekalian, jangan lupa hubung silaturahim. Utama sekali kaum keluarga kita, adik-beradik kita, ayah kita, mak kita, mama kita, kakak kita, anak penakil kita. Di hari ini kita sibuk dengan kerja. Di hari ini kita sibuk bagi orang nego. Cerah pukul 3, pukul 2 kita siap sedia nak pergi nego dah. Pukul 6 malam kita baru kelik nego. Allahu Akbar. Ayah sakit. Ayah memanggil anaknya di mana, mari nak cara dia. Jangan kata nak cara ke dia, nak jumpa mata tak ada. Orang Islam di zaman ini. Sebab itulah bala bercanu, bala betaka, bala metaka yang berlaku pada puak kita ni banyak sekali. Oleh kerana orang-orang Islam cuai terhadap hubung silaturahim. Hei manusia sekalian, hei kawan-kawan sekalian, hei ustaz-ustaz, hei babo-babo, hubunglah silaturahim. Hubunglah adik-beradik kita. Hubunglah. Kue-kuenya kita temu ataupun kita kata Assalamualaikum. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Beberapa banyak dalil-dalil yang Nabi sebut bahwasanya hubung silaturahim itu adalah amalan yang paling baik. Maka kita berdoa
Semoga amalan-amalan pesini ni Allah SWT tambah umur kita. Amalan-amalan pesini ni, amalan-amalan pesini Allah SWT tambah umur kita bukan sebagai umur tapi umur untuk ibadat kepada Allah SWT. Allahumma Tuhan kami, bukalah hidayat kepada puak-puak kita sekalian supaya amal, supaya kelik ke pangkal jalan, supaya kita menjadi orang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda perkara-perkara yang sebab menjadi kita tak boleh hubung silaturahim dan kita tidak boleh amal-amal dengan sunnah ni beberapa perkara. Antara lainnya kita tak pandai dan antara lainnya kita biar rugi masa duduk dalam sepanjang hidup kita. Allahumma, akhir sekali kita berdoa. Allahumma terimalah doa-doa puak-puak kita ini supaya kita klik kembali ke pangkal jalan, iaitu klik kepada Islam semula, mengikut Al-Qadiyat. Dia kata tidak kilah ulama bahwasanya silaturahim ini wajib kita hubung. Artinya orang-orang yang tidak hubung rahim maka dia berdosa. Sebaliknya orang putus rahim, orang sengaja tak tegar dengan orang-orang Islam, orang sengaja tak tegar dengan adik-beradik, orang sengaja kelahi dengan orang-orang Islam, maka tetap orang ni Tuhan marko, tetap orang-orang ni Tuhan laknat. Allahu Akbar. Banyak orang-orang yang tak faham Islam. Dua beradik. Tidak ada tiga, tidak ada empat. Semua sepok. Banyak yang tak tegur. Banyak yang kelahi. Banyak yang balah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bagaimana dia nak hubung dengan orang-orang lain? Sedangkan puncanya dua beradik itu tak lain tak bukan ialah kerana harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzam fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna hadhihi dunya hiya daru mamar wa anna al-akhirata hiya daru qarar wa annakum ala a'malikum muhasabun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ala kalimatak ila yaumiddin. Allahumma habbib ilaina al iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
ตูแห่งโอกาสเปิดกว้างสำหรับคนไทยทุกคน พวกเราไปแลบอลกัน ผมดีใจที่เป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติ ผมภูมิใจประเทศไทยของเรา Bagaikan camar bulan senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang segar. คุณผู้ชมคะได้รับทราบกันแล้วนะคะว่าเครือญาติของเราญาติพี่น้องของเรามีความสำคัญเพียงใดในแง่ของศาสนารวมถึงในแง่ของความผูกพันนะคะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าญาติพี่น้องเราอยู่ไกลแต่ก็อย่าลืมการติดต่อกันนะคะเพราะว่าอิสลามอยู่ได้ด้วยความผูกพันและการเชื่อมโยงกันระหว่างพี่กับน้องนี่เองค่ะวันนี้ได้ฟังธรรมกันแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะและสามารถกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางศาสนาอย่างนี้ได้ใหม่จากรายการเส้นทางธรรมวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์